يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan peluang pada hari ini untuk terus kita bersama My Quran Time, baca faham amal. Dan pada hari ini kita bertuah bersama dengan tokoh kita pada hari ini yang berbahagia ialah Dr. Muhammad Syamsul Hakim bin Abdul Samad, ya, daripada Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia. Ahlan wa sahlan Ustaz. Jazakumullah khair. Masya-Allah. Dan kita bersama dengan Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, ya. Kita bersama pada hari ini untuk mengulang kaji daripada halaman 125 hingga 129 yang kita sudah pun ikuti pada hari Isnin hingga hari Jumaat, dan pada hari ini kita ingin melihat balik semula kerana kita yakin bahawa Al-Quran itu maksudnya sesuatu bacaan yang diulang banyak kali. Jadi kita dah baca hari Isnin sampai hari Jumaat dan kita nak baca sekali lagi, mengulang kaji agar Allah sentiasa memberikan pencerahan, hidayah, hadiah kepada kita untuk kita faham, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita seharian. Jadi mari sama-sama tuan-tuan kita share di Facebook untuk beritahu pada kawan-kawan yang lain. Kita ada doktor yang akan bersama kita pada hari ini mencerahkan, ya, dalam masa yang sama ialah kita ingin memulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan daripada surah Al-Fatihah untuk kita sama-sama memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala dibantu untuk kita menjadi seorang hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mengakui awalnya ialah tauhid pada Allah, kerana tauhid itu amat penting sebagai seorang hamba, dan untuk menjadi seorang hamba yang beribadah itu iyyaka nasta'in, kita memerlukan sangat pertolongan daripada Allah. Kita mohon pada Allah, kita mohon untuk ahli keluarga dan juga masyarakat kita agar sentiasa dipimpin dengan jalan yang lurus, jalan yang membawa kita ke syurga Allah, kepada rahmat Allah, bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat di kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan juga orang yang soleh. Di pada hari ini kita ingin bersama dengan Dr. Muhammad Syamsul Hakim bin Abdul Samad dalam ulang kaji kita halaman 125, di mana pada halaman 125 ini kita didedahkan dengan, kalau katakan minggu lepas kita bercakap tentang bagaimana ada sesengah orang-orang di dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengambil binatang-binatang tertentu yang halal, tetapi ia jadi tidak halal kerana dikaitkan dengan
syirik pada Allah SWT, ya, diberikan nama dengan istilahnya bahirah, ada yang saibah, ada wasilah dan juga ham, ya, nama istilah-istilah, kerana dia rasakan bahawa unta ini adalah sumber penting di dalam kehidupan mereka, tapi mereka angkat sampai ianya mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari ini kita nak melihat kepada ayat 104 dan 105 dahulu ulang kaji kita, iaitu bila dinyatakan kepada orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala ini, ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasul, ya, sila marilah ikut, ya, ikut kepada Allah dan apa yang Allah turunkan, ikut kepada rasul. Dan pada ayat seterusnya itu ada ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum. Jadi di sini kita nak bersama dengan Ustaz Dr. Muhammad Syamsul Hakim untuk bertanya Ustaz, ayat 104 dan 105 ini bila cerita tentang sila ikut pada Nabi dan Rasul, tiba-tiba lah, ya, lepas itu saja ada seruan, wahai orang beriman, alaikum anfusakum. Selama ini sahabat memang dia ni sentiasa prihatin, ithar kepada kawan-kawan yang lain, tapi di sini ada alaikum anfusakum. Kalau Ustaz boleh cerahkan kaitan ayat 104 dan 105 ini, silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang berbahagia Ustaz Fazrul dan juga sahabat saya Ustaz Tarmizi yang mengadunkan bacaan Al-Quran yang masya-Allah sedap, enak didengar. Mudah-mudahan membuka jiwa dan minda kita untuk nak mendalami, mentadabburkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Soalan yang dikemukakan oleh Ustaz Fazrul sebentar tadi berkenaan tentang perkaitan ayat 104 dan ayat 105, walaupun nampak macam berbeza keadaannya. Satu keadaan cerita tentang orang yang tidak percaya kepada Allah dan mereka reka apa-apa yang datang daripada syariat mereka, cerita tentang binatang-binatang yang dijadikan sebagai binatang-binatang sembahan mereka. Tiba-tiba ayat 105 cerita tentang orang beriman. Apa kaitan antara dua ayat ini? Kalau kita tengok signifikan di antara dua ayat ini ataupun perkaitan di antara dua ayat ini, iaitulah Allah nak bagi tahu pada kita sebenarnya walaupun kehidupan orang beriman dan juga kehidupan mereka yang tak beriman yang sebelum daripada ini diceritakan dalam ayat 104, ianya berbeza, tetapi kita kena tahu bahawasanya mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan syirik ini, seperti mana orang-orang beriman, bila mana mereka hidup dalam lingkungan beriman, mereka akan berusaha untuk menambah ramai orang-orang beriman jadi baik, jadi elok akhlak mereka. Maka begitulah orang-orang yang lain, bila mana mereka melakukan perbuatan-perbuatan mensyirikkan akan Allah Subhanahu wa taala, mereka pasti berusaha untuk mengajak orang lain, memudaratkan orang lain, memberi kesan ataupun pengaruh kepada orang lain untuk turut sama meyakini, beriman dengan kepercayaan mereka. Maka ini sudah tentu bahaya sebenarnya untuk orang-orang beriman seandainya mereka tidak diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kemungkinan-kemungkinan golongan-golongan yang syirik kepada Allah tadi. Mereka akan cuba untuk nak tarik, nak approach, pengaruhi orang-orang beriman untuk bersama-sama dengan mereka. Lantaran itulah dalam ayat 105 Allah Subhanahu wa taala panggil orang beriman, wahai orang beriman, alaikum anfusakum, atas diri kamu sekalian ini sesama orang beriman, yang pertama kena jaga diri kamu dan juga jaga sesama kamu, jangan sampai terkesan, jangan sampai terpengaruh dengan kumpulan-kumpulan yang membawa fahaman-fahaman ataupun kumpulan-kumpulan yang cuba untuk menarik ke arah apa yang mereka dakwa sebagai syariat di sisi mereka, seperti mana cerita ayat 104, 103 sebelum daripadanya. Maksudnya itu perkaitan. Ada kaitan ke dengan kita jaga kita di sini sebenarnya? Itu bahasa hari ini kalau kita kata sebutkan bahasa COVID tu kan. Bahasa COVID kita kata kita jaga kita. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dalam satu ayat yang lebih detail sebut tentang benda ini, kita mungkin pernah dengar asatizah yang lain menyebutkan ayat daripada surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Sama juga. Sama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah akan diri kamu. Dekat sini. Jaga diri
Kemudian wa ahlikum nar. Bukan takat jaga diri kita, tapi kalau kita lihat konteks ayat ni, Allah sebut dalam bahasa jamak. Alaikum, kamu semua kena jaga diri kamu semua. Maksudnya bukan jaga seorang-seorang, sama-sama kita kena bagi ingatan. Ustaz Fazrul pun ingatkan saya ingatkan Ustaz Fazrul, jangan sama sekali terpengaruh dengan kumpulan-kumpulan yang mungkin menarik kita untuk menyertai mereka dalam kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cerita dia, Ustaz. Masya-Allah. Terima kasih diucapkan pada ustaznya, melihat bagaimana perkaitan di antara 104 105 itu. Kalau katakan satu dua perkataannya ialah mesti kita kena orang baik mesti ajak ke arah kebaikan, ya. Dan kalau orang yang tak baik pun dia ada ajak juga, tapi maksudnya kita kena pastikan orang buat baik ni kena ajak lebih kuat, Ustaz, ya. Of course. Ya, pasal di sini kalau katakan orang buat tak baik ni dia sesama dia mengajak. Betul. Tapi kalau di sini ayat 105 ni sampai ada daripada Allah sendiri. Betul. Mengajak kita kerana kita tahu kita ada cabaran pelbagai, tetapi yang pastinya kita ada Allah yang Maha berkuasa yang akan ilallahi marji'ukum jami'a, kita akan bertemu kembali, Ustaz, ya. Betul. Semua yang ajak baik, ajak tak baik, semua akan dikembalikan berjumpa Allah. Pada waktu itu akan dimaklumkan apa yang dibuat di atas muka bumi ini. Jadi ini adalah sedikit pelajaran daripada halaman 125, dan Allah menyatakan pada ayat 106 dan 107 itu bercakap tentang wasiat. Ya, tentang wasiat. Maksudnya ialah sampai tahap begitu sekali, Ustaz, ya. Betul. Dia sampai tahap nak jaga ke arah kebaikan ni bukan waktu hidup je. Orang nak pergi meninggal pun nak kena ingatkan juga, ingatkan semuanya atas dasar keimanan. Jadi itu daripada halaman 125. Dan kalau kita lihat lebih lagi pada halaman 126. Ya, halaman 126 ini menarik apabila kita melihat pada ayat 109. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul. Nak minta Ustaz Tirmizi, Ustaz, kita baca satu ayat 109. Pasal yang menarik kat sini berkaitan dengan istilah qalu la ilma lana. Ya, nanti Ustaz Dr. Muhammad Syamsul akan bahaskan mengapa nabi atau rasul ini jawab begitu, ya. Tapi kita baca dulu, Ustaz. Baik. Menarik perbincangan kita pada ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Baik, kita tenangkan dahulu perbincangan. Kita baca sikit satu ayat daripada surah Al-Maidah ayat 109. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yauma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum qalu Surah Al-Azim pada ayat 109. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawapan kaummu terhadap seruanmu? Mereka, para rasul, menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang ghaib. Pada ayat 108 di hujung itu ada perkataan fasiqin, iaitu ramai ada pihak-pihak yang menderhaka kepada para rasul. Yang para rasul ini memang tahu orang ini degil, orang ini tak degil, orang ini kufur, fasik dan sebagainya. Tetapi bila sampai di akhirat nanti ada jawapan la ilma lana, Ustaz. Ya. Boleh Ustaz ceritakan sikit apa maksud di situ? Cerita tentang ungkapan daripada para rasul yang ketika mana ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan tentang hal ehwal umat mereka. Ya? Bila sebut tentang hari kiamat, kita semua mengetahui bagaimana dahsyatnya hari kiamat, dan ia adalah merupakan hari yang menggerunkan seluruh manusia yang mengetahui hakikat tentangnya. Kita yang dengar sebelum sampai kiamat pun, kalau kita baca tentang kiamat, itu sudah menimbulkan ketakutan dalam hati kita, apatah lagi kalau kita sampai ke saat tersebut. Maka kalau kita lihat bagaimana ahli tafsir menyebutkan perkataan yang diungkapkan oleh para rasul ini saat mereka menyebutkan pertanyaan, jawapan bagi pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala, kami tidak tahu apakah keadaan umat kami sebelum daripada ini.
Ada 3 pandangan yang dinukilkan oleh para ulama tafsir. Antaranya jawapan tersebut yang pertama ialah datang daripada rasa takut yang bersangatan oleh para rasul bila tibanya hari kiamat. Seolah-olah macam kelu berkata-kata. Kita bila mana kita berhadapan dengan keadaan yang menakutkan, kadang-kadang blank, hilang segala-galanya. Tak terkata apa-apa. Ini pandangan yang pertama. Ada yang menyebutkan juga bahawasanya datangnya ungkapan tersebut sebagai bentuk beradab dengan Allah yang Maha mengetahui segala-galanya. Dan syahidnya ataupun kita kata petunjuk yang dapat kita lihat daripada ayat ini ialah di hujung tersebut disebutkan innaka anta allamul ghuyub, sesungguhnya engkau ya Allah lebih mengetahui perkara-perkara yang gaib. Maka bila mana Allah mengetahui perkara yang gaib, maka itulah satu adab para rasul dengan Allah Subhanahu wa taala, diserahkan urusan jawapan itu kepada yang lebih mengetahui. Dan yang ketiga ada yang menyatakan bahawasanya itulah merupakan keadaan yang awal sebelum diminta oleh Allah untuk memberikan persaksian terhadap umat mereka. So ketiga-tiga perkara ini adalah perkara yang tidak bercanggah antara satu sama lain. Ia boleh dimasukkan bersama dalam kefahaman kita terhadap ayat bila mana diungkapkan kalimah oleh para rasul, la ilma lana, kami tidak ada pengetahuan, sama ada kerana ketakutan hari kiamat ataupun kerana beradab dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun menanti sehingga diberikan ruang dan peluangnya oleh Allah untuk memberikan persaksian terhadap sekalian umat mereka. Baik, jadi itu dia punya pencerahan ataupun apakah maksud di situ Ustaz ya, ayat 109 ini di mana sebenarnya para nabi rasul ini dia tahu ya, tapi waktu hidup je lah ya, apa yang ghuyub ataupun ghaib itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan itu adalah antara adab ya, adab, dan mungkin itu juga adab kita dalam hidup kita ini. Bila orang tanya macam-macam ya, kita bolehlah cuba jawab, tetapi akhirnya biasa para ulama, orang-orang soleh menjawab di hujungnya Allahu a'lam ya, Allah lebih mengetahui. Kerana itu yang dicontohkan oleh para rasul bila sampai di akhirat nanti. Dan selepas daripada ayat 109 ini terus dibawakan tentang kisah Nabi Isa ya, tentang kisah Nabi Isa, tentang bagaimana mukjizat-mukjizat yang sampai pada Nabi Isa ini yang dinafikan, yang didustakan oleh para pengikutnya. Tetapi ada satu kumpulan namanya Hawariyun, pengikut Nabi Isa ini yang beriman tetapi masih lagi ada permintaan Ustaz ya. Mungkin ini kita nak lihat sama-sama pada ayat yang ke 112. Yang ini kita nak minta Ustaz Tirmizi, Ustaz, kita melihat kepada kumpulan Hawariyun ini memang dia beriman ya, ini bukan yang mendustakan, tapi dia masih lagi ada perkataan hal yastati'u rabbuk kan. Dia nampak macam kasar sikit tu, tapi nanti kita mintalah pencerahan daripada Ustaz Dr. Muhammad Syamsul. Kita dengar dahulu. Jom kita baca satu ayat, ada satu perkataan yang menarik ya dalam ayat ni ya. Okey. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله قال اتقوا الله قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. صدق الله. Surah Al-Azim. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa, Hawariyun yang setia berkata, wahai Isa putra Maryam,
bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan? Hal yastati'u rabbuk? Di sini perkataan yang kita mungkin nak minta pencerahan daripada Ustaz Dr. Muhammad Syamsul ya, pasal kalau tengok sepintas lalu tu nampak macam ini lain macam ni kan. Untuk apa? Boleh ke Tuhanmu menurunkan apa? Alaina ma'idatan minas sama. Ya, satu hidangan daripada langit, maka dibalas oleh Nabi Isa, ittaqullah in kuntum mu'minin. Nak minta Ustaz cerahkan sikit Ustaz sebelum kita masuk pada halaman seterusnya. Yang perkataan ni okey ke kalau zaman sekarang? Kalau kita tanyalah kan, ada orang tanya, orang yang beriman ni kan, tapi tanya boleh ke Tuhan bantu kita COVID-19 ni? Sila Ustaz. Okey. Sebelum kita pergi kepada kalimah hal yastati'u, kita kena kenal dulu peribadi Hawariyun ni siapa dia. Supaya kita faham bila mana bahasa pertuturan itu dilontarkan, kita akan dapat memahami apa tujuan kalimah itu digunakan. Golongan Hawariyun ini adalah merupakan golongan yang dikira sebagai golongan bawahan, golongan miskin, golongan yang kita kata kasta rendah lah. Kasta rendah. Tetapi mereka dipilih oleh Allah untuk menjadi pembantu bagi Nabi Isa alaihissalam. Maka bila mana mereka sebagai golongan yang bawah, golongan yang susah, bila mana berhadapan dengan kesusahan, mereka mengharapkan sesuatu untuk memberikan kekuatan buat diri mereka. Selain daripada kita kata kekuatan fizikal, kekuatan jiwa itu perlu ada. Kekuatan fizikal of course bila mana golongan bawahan makanan tak ada. Mereka perlukan sesuatu. Kalau kata dari sudut fizikalnya itu dalamannya pula, keimanannya pula nakkan sesuatu bukti untuk menguatkan keyakinan mereka menyokong Nabi Isa. Maka dalam bahasa mereka, waktu mereka minta hal yastati'u rabbuk, ia adalah ibarat kiasan bagi permintaan yang dibahasakan oleh mereka untuk nak meminta sesuatu secara langsung tu macam malu. Macam kita katalah, sekarang ni katalah saya tak ada secawan air. Saya akan bertanya kepada kru, agak-agak ada tak kemungkinan saya boleh dapatkan air ni? Possibility istilahnya tu. Bukannya TV Hijrah ni boleh siapkan air ke? Bukan macam tu Bukan. Bukan macam tu. Dia bahasanya. Bahasa kiasannya, berlapiknya agak-agak ada tak possibility untuk saya dapatkan air ini? Kalau nak minta terus boleh juga. Silakan air, tapi nampak tak manis kan berbahasanya. So dekat situlah bila sebut hal yastati, adakah Tuhan kamu mampu, bukan mempersoalkan keimanan, tidak, tetapi bahasa untuk mendapatkan sesuatu bagi mereka yang sangat-sangat berkeperluan, sedangkan mereka itu berada pada kedudukan yang dilihat pada pandangan manusia kalangan yang rendah. Jadi, itu bahasanya tu ya. Maksudnya memang diminta itu bahasa yang lembut ya, bukan mempersoalkan Allah, tapi minta kepada Nabi Isa itu tolong mintakan pada Allah. Ada kemungkinannya? Ada tak kemungkinan? Bukannya Tuhan ni mampu ke tak? Lain dia punya bahasanya ya. Dan itu dijelmakan lagi Ustaz ya. Rasanya jawapannya itu lebih jelas pada ayat 113 pasal memang mereka ini bukan nak mempersoalkan Allah macam Bani Israel mempersoalkan Tuhan boleh ke nampakkan jahrah ya, tapi rupa-rupanya mereka nak menjadi wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Jadi ini pelajaran yang besar ulang kaji kita. Kita berhenti sebentar, kita berehat semua. Kita kembali semula My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton dan sahabat-sahabat Al-Quran kerana sentiasa setia dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Alhamdulillah kita dah pada muka surat yang dua muka surat dah kita belajar. Kita ambil poin-poin penting ataupun
ada ayat-ayat yang perlu kita fahami maksud ataupun bahasa Al-Quran itu memang indah, memang mempersonakan Al-Quran, tetapi perlu difahami dengan cara yang betul agar kita tidak tersalah memahami. Itulah ayat Al-Quran ini satu mesej kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kepada kita untuk kita fahami dalam kehidupan kita. Dan kita bertuahkan Al-Fadil yang berbahagia doktor kita bersama dengan kita Ustaz Fazal. Jadi itulah yang kita belajar tadi itu memang menarik Ustaz ya. Yang kita sebenarnya nak kita nak teruslah ya, nak melihat sambungan kisah Nabi Isa. Ya, bila dah nampak jelas yang mereka ni bukan mempersoalkan, memang mereka ni betul-betul ingin mohon pada Allah ya, minta Nabi Isa untuk mintakan. Maka pada ayat yang ke-114 ini adalah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Isa Ibnu Maryam. Mari sama-sama kita baca ayat 114 ini dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. Bila Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanir قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Sadaqallahul Azim. Nabi Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah pada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, iaitu bagi orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki." Jadi ini adalah doa Nabi Isa yang bersungguh-sungguh Ustaz ya. Mungkin di sini sebenarnya antara perkara yang menarik bila dinyatakan takunu lana aida ya, jadikanlah ini sebagai hari kebahagiaan, hari perayaan. Tapi sebelum itu mungkin Ustaz kalau boleh tambah sikit Allahumma Rabbana kan. Biasanya sama ada Allahumma ataupun Rabbana, tapi ini gabung dua-dua sekali ni. Saya nak minta Ustaz lah cerahkan mengapa ada sampai dua sekali di samping perkataan Aida. Ini dua soalan dalam satu ni. Subhanallah. Seperti mana yang diungkapkan oleh Ustaz Fazrul sebentar tadi, kalau kita dapat faham uslub berdoa Nabi Isa, bagaimanakah adab yang ditunjukkan meskipun baginda merupakan seorang Nabi. Yang mana kalau minta kebiasaannya dapat, tetapi nak ditunjukkan kepada kita bahawasanya adab itu merupakan nilaian yang evergreen. Walaupun ungkapan ini zaman Nabi Isa, tetapi sampai kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Isa ketika mana mengharapkan sesuatu daripada Allah, kalau nak dibahasakan dengan bahasa langsung boleh terus dapat. Tetapi diajarkan permulaannya dengan menyebutkan dua kalimah. Kita pun tak tersebut kadang-kala. Kita biasa berdoa Allahumma ya ataupun Rabbana. Ya, betul. Ataupun minta terus je lah. Tetapi pada kalimah Allahumma dan juga Rabbana ini sebenarnya adalah merupakan kalimah yang sangat-sangat besar bagi menggambarkan pengharapan dan juga pergantungan yang sebenar. Kalimah Allahumma daripada maksudnya wahai Tuhan kami, yang maksudnya bukan sekadar Tuhan yang semata-mata Tuhan difahami begitu, tidak, tetapi Allahumma ini lebih kepada berbentuk Allahumma wahai Tuhan yang kami sembah. Ilah ada kaitan ilah. Wahai Tuhan yang kami sembah. Manakala kalimah Rabbana, wahai Tuhan yang menciptakan kami, dia menghimpunkan kedua-dua bahagian daripada Tuhan yang disembah
yang kita iktiraf hanya senya dia, dan dalam masa yang sama kita mengiktiraf bahawasanya itulah Tuhan yang menciptakan kita, tidak ada yang lain daripadanya. Seolah-olah kita kata tak ada yang lain bagi hidup aku sama ada pada penciptaanku dan pada pengibadatanku, seperti mana yang kita baca dalam sembahyang kita tu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dirangkulkan dalam dua kalimah ini, Allahumma rabbana. So bila mana disebutkan kalimah tersebut, kalaulah orang merayu kita dengan bahasa, contohlah saya sebut wahai Tuan yang mulia Fazrul, dipanjang-panjangkan, contohlah kan, didahulukan dengan puji-pujian, kemudian diikuti dengan permintaan, itu yang terbaik. Memang dapat makan lah, insya-Allah. Insya-Allah. Dan disebutkan berkenaan tentang tujuan daripada permintaan tersebut. Ini antara adabnya. Kalau kita lihat, kalau nak dihuraikan satu ayat ni Ustaz, Allahu Akbar. Bermula daripada perkataan yang baik. Benda yang diminta itu jelas, Maidah. Ya. Dia tak kata ya Allah bagilah apa saja, tak. Tapi dia spesifikkan Maidah. Hidangan ya. Hidangan. Walaupun tak ada disebutkan ikan ke ayam ke, tidaklah. Tak ada lah. Tapi hidangan. Kemudian minas sama, bukan nak daripada lain, tapi nak daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tujuannya pun dinyatakan. Ini juga antara adab berdoa. Macam kita kata, saya nak kaya. Apa tujuan awak nak kaya? Sebutkan. Saya nak sihat. Apa tujuan awak nak sihat? Sebutkan. Maka dalam ayat ni kita dapat lihat Nabi Isa menyebutkan tujuannya, takunu lana aidan li awwalina, menjadi perayaan bagi kami. Kalau kita lihat bagaimana para ulama menterjemahkan maksud perayaan ni, ada tiga antara pandangan-pandangan yang diberikan. Yang pertama, seperti mana yang kita faham, Aid, hari raya, perayaan untuk nak menggembirakan hawariyun yang pada waktu itu bersungguh-sungguh bersemangat membantu Nabi Isa alaihi salam, diberikan kepada mereka apa yang Allah Azza wa Jalla sampaikan hasil daripada membantu Nabi mereka. Of course akan menggembirakan mereka, perayaan, kegembiraan. Yang kedua yang disebutkan dengan Aidan ini, supaya menjadikan mereka itu lebih bersyukur. Kita sambut Aidilfitri, ia bukan hadir dengan perayaan tetapi kembali, sebagai hari manusia itu kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ia bukan takat jadi aidah tetapi ia juga jadi ayah. Menjadi ayah. Takununa aidan li'awna wa akhna wa ayatan minki. Maksudnya perayaan itu akhirnya membawa, dia akan membawa kepada satu pengajaran, satu keimanan, bukti kebenaran Nabi Isa alaihi salam, kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran dakwah yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam. So di situ ada dua, satu aidah, satu ayah. So dihimpunkan kedua-duanya, itulah matlamat daripada minta hidangan, bukan minta saja-saja. Kita minta makan tapi buat apa? Kenyang. Apa tu? Tidur. Tetapi Nabi Isa cuba lihat bagaimana dia memberikan sesuatu untuk umat dia, tetapi bukan sekadar untuk mengenyangkan perut, tetapi mengenyangkan jiwa manusia. Bukan sekadar mengenyangkan perut, tapi bahagia, mengenyangkan emosi. Kemudian ayah itu mengenyangkan iman, ya. Sampai tahap begitu sekali. Maksudnya dalam doa ini memang cantik dengan dia punya objektif semua, ya. Betul. So, kalau kita berdoa untuk anak kita ke apa, ya Allah bagilah anakku pandai supaya dapat kenal Engkau, ya Allah. Bagilah kita kaya supaya dapat melaksanakan tanggungjawab terhadap agama. Bukan sekadar pandai saja. Bukan sekadar kaya saja, harta itu berkat dan tujuannya itu jelas untuk Allah Subhanahu. Dan di hujung tu ditutup dengan Asmaul Husna. Of course, itu merupakan adab yang kita tahu, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah itu ada nama-nama yang sangat-sangat mulia, maka serulah Allah, berdoalah dengannya. Masya-Allah. Ya, jadi itu dalam satu ayat 114 itu Nabi Isa mengajar kepada kita adab, adab berdoa yang komprehensif, ya, mempunyai lengkap dengan elemen-elemen penting untuk kita menunjukkan kehambaan, ya. Dan di situ sebenarnya bila Nabi Isa berdoa, maksudnya satu, namanya Isa bin Maryam, anak Maryam, ya, berdoa pada Tuhan, maksudnya dia bukan Tuhan. Di situ ada banyak maksud di sebalik ayat 114 itu. Dan inilah yang disampaikan pada ayat 115, Allah mengkabulkan. Pada ayat yang ke-116 dan ayat 117 itu menyambung lagi, ya, tentang ketauhidan Allah, membuktikan bahawa Nabi Isa ini bukan anak Tuhan tetapi anak Maryam, anak Sayyidatina Maryam yang amat-amat
amat suci, dan diteruskan lagi kepada ayat 118 itu, ya, 118 tu yang kita minta Ustaz Tarmizi baca sikit Ustaz. Kita nak melihat macam mana Nabi Isa ini bila tengok kepada ada kaumnya ataupun pengikut je lah, ya, yang mungkin tidak beriman sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dimohonkan keampunan, ya, tetapi format dia itu Ustaz, ya, biasanya hujung bila cakap minta ampun hujungnya Ghafurur Rahim, tapi dekat sini hujungnya lain sedikit. Kita baca dahulu ayat 118. 118 baik. Saya teringat bila Ustaz sebut tadi objektif penting, bila ada harta untuk manfaat tu, bila kena Allah sebagainya. Satu hadis apa ni yang masyhur, doa Nabi kepada Sayyidina Anas kan, Allahumma akthir malahu wa waladahu, tapi tak cukup sekadar itu, wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, berikanlah dia anak yang ramai, harta yang banyak, tapi dan berkatilah dia apa yang kau beri pada dia. Sebab hari ini kalau harta banyak, ada harta yang membinasakan kita, anak ramai, nak anak ramai, dapat anak, ada pula anak yang derhaka kepada kita. Tapi keberkatan tu, tujuan keberkatan tadi, tujuan. Dan penting tujuan itu Ustaz ni, pasal kadang-kadang bila yang diutamakan ialah makanan tapi bukan tujuannya, kan. Jadi dia tak puas-puas dengan apa yang dia minta, padahal sebenarnya Allah mungkin dah bagi dah perkara tersebut, malah dalam proses dia mendapat segala benda yang dia minta itu ada objektif yang ingin dicapai. Maka mari sama-sama kita melihat kepada ayat 118 macam mana Nabi Isa bercakap ataupun memohon pada Allah. A'udzubillah in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Surah Al-Azim ayat 118, jika engkau menyeksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu, dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi dalam ayat ini Ustaz, biasanya Nabi Isa memang amat sayang kepada kaumnya, dan dinyatakan sini jika engkau menyeksa mereka, mereka itu adalah hamba-Mu, ya. Jadi ini sebagai satu macam Nabi Isa sokonglah kaumnya, kan. Tapi dekat hujung itu, jika kamu mengampunkan mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa maha bijaksana, kan. Dia kalau macam zaman bila bercakap tentang Ghafurur Rahim Azizul Hakim ni, maksudnya itu berbeza, ya. Kalau boleh Ustaz cerahkan sikit. Okey, ya, bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan tentang doa yang dibahasakan dalam bahasa yang kita nampak macam sedikit berbeza daripada bahasa yang awal, kan. Okey, sebab kita kena tengok konteks ayat sebelum daripadanya. Sebab ada isu berkenaan tentang pengikut Nabi Isa yang menyalahi ajaran Nabi Isa supaya jangan sembah aku tapi sembahlah Allah. Maka bila mana berlaku keadaan sedemikian rupa, Nabi Isa sedia maklum bahawasanya keadaan itu pasti akan mengheret umat-umat yang diharapkan oleh dia akan dapat rahmat daripada Allah, sebaliknya akan jadi mereka itu diazab oleh Allah. Maka lantaran itulah Nabi Isa memulakan ayat ini dengan perkataan azab, supaya apa yang berlaku dalam ayat sebelum daripadanya itu diambil ingatan oleh kaum dia. Jangan terus je, maksudnya bukan buat silap lepas tu tak apa nanti Allah ampun. Tak. Kena ingat dulu. Azab itu penting. Azab itu besar. Kamu lawan apa yang aku cakap, sedangkan dia telah dijelaskan dalam 2 ayat sebelum daripada itu, kan. Jangan syirikkan akan Allah. Aku tak suruh kamu sembah aku, tak suruh sembah mak aku, tapi sembahlah akan Allah. Tak ikut, maka Nabi Isa menerima bahawasanya tanggungjawab seorang rasul menyampaikan seruan. Tapi kalau mereka tidak mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, maka hukuman itulah merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berkuasa atas semua mereka kerana mereka merupakan hamba Allah, termasuklah Nabi Isa sendiri. Tidak ada upaya apa-apa untuk menghalang apa-apa untuk umatnya.
Tetapi bagi mereka yang memperolehi keampunan daripada Allah, dan keampunan ini of course dia tidak datang dalam keadaan yang kita kata buat salah kemudian tidak bertaubat, tak. Tetapi dia datangkan dalam yang berikutnya, kalau mereka itu kembali kepada petunjuk yang telah diberikan sebelum daripada ini, iaitu sembahlah Allah, jangan syirikkan Allah dengan segala sesuatu, jangan ambil Nabi Isa sebagai Tuhan. Mereka kembali balik kepada jalan yang lurus, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada waktu itulah Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa untuk mengubah keadaan yang sebelum daripada itu buruk. Maksudnya buruk tu menjadikan manusia itu sembah yang lain daripada Allah. Allah berkuasa untuk ubah mereka itu kembali taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab urusan iman ini, walaupun manusia itu kena usaha, kena ikhtiar, tetapi pemutus akhir bagi apa yang berada dalam jiwa manusia itu ialah Allah. Allah berkuasa dalam hati manusia ini untuk ubah, sama ada nak tetap berpegang bahawa Nabi Isa itu Tuhan ataupun tidak. Allah berkuasa untuk ubah. Cuma satu dialog yang sangat menarik doa ini. Ya. Ya Allah, kalau kamu azab mereka ni hamba-Mu ya Allah. Tapi kalau kamu ampunkan mereka, Engkau Maha Perkasa ya. Salah satu rayuan yang cantik ayat ni. In tu'adzibhum fa innahum ibadun. Betul. Tapi kalau Engkau ampunkan ya Allah, fa innaka antal kamu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Satu bahasa yang betul, tapi kita faham konteks ayat. Macam tadi Ustaz Fazrul ceritakan, biasanya bila menyebutkan tentang keampunan, Ghafurur Rahim, dia akan gunakan Ghafurur Rahim. Allah. Sebab kita dalam keadaan keampunan yang biasa, memangnya orang itu memang bermula daripada awal berharapkan kepada keampunan. Tetapi bagi orang yang awal-awalnya itu memegang kesalahan, maksudnya mereka hidup dengan kekufuran, kemudian nak merubah keadaan diri dia itu, ianya dikembalikan kepada Allah Al-Aziz Al-Hakim. Macam ada satu desakan tadi, terdesak. Ibaratnya kita kata, kalau kita lihat sebenarnya, kita buat dalam tafsir Ustaz, kita akan bertemu dengan hadis yang dibawakan daripada Nabi SAW sendiri bila mana menyentuh tentang ayat ni. Satu ketika Abi Dzar meriwayatkan hadis Nabi satu malam solat malam, bila mana Nabi solat malam pada waktu itu Nabi baca ayat ni berulang-ulang tanpa henti sampai subuh. Satu ayat. Ayat ini? Ya, ayat ni. Sampai subuh Nabi baca ayat ni, sampai Nabi SAW menangis. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah menangis? Maka Nabi kata, aku berharap Allah Azza wa Jalla memberikan syafaat buat umatku, dan Allah memberikan itu untuk Nabi SAW. Dalam bahasa lain, macam disebutkan oleh Ustaz Tarmizi tadi, selain daripada pasrahnya Nabi Isa terhadap keputusan yang Allah tentukan, andai kata umatnya mengekalkan keadaan diri mereka untuk tetap menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, Nabi Isa tak boleh buat apa-apa. Tetapi harapan yang terkandung seperti mana yang diungkapkan oleh Ustaz Tarmizi tadi, dia mengharap mudah-mudahan di sana tetap ada di sisi Allah itu kebijaksanaan, kekuasaan untuk merubah keadaan sebahagian umat yang bermula daripada kesesatan kembali kepada jalan hidayah. Itu sebab kita dapat lihat, alhamdulillah, ada kalangan mereka yang beriman sebelum daripada ini terhadap ketuhanan Nabi Isa berubah kepada cahaya hidayah Islam. Ada. Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat 118 ini dia dalam tu bercampur-campur perasaan itu di antara memang yakin Allah ini memang perkasa ya. Betul. Tapi dalam masa yang sama ya Allah tolonglah ya Allah ya. Ini adalah satu perkara yang kita ambil pandangan ataupun panduan sebenarnya tuan-tuan ya, bila Nabi Isa buat begini, Nabi Muhammad pun membaca ayat ini, sudah tentunya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, kita bercakap tentang anak kita, keluarga kita, kadang-kadang mungkin ada yang degil-degil sikit itu ya. Inilah perasaan doa ya, kepasrahan kita, dalam masa yang sama juga harapan kita agar Allah yang Al-Aziz Al-Hakim tahu ya Allah memang Engkau Maha Perkasa, Maha Bijaksana, tapi tolonglah ya Allah kan. Dia betul segala-galanya kan. Kita boleh usaha dekat mana kita boleh usaha. Betul. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah pelajaran kita daripada halaman terakhir daripada surah Al-Maidah, dan sudah tentunya kita hari ini sebenarnya ada lagi beberapa soalan Ustaz ya nak bersama dengan Ustaz, tapi disebabkan oleh masa kita pada hari ini menarik perbincangan ulang kaji kita. Mungkin tuan-tuan sudah pun mengikuti 5 hari, dah dapat dah sedikit.
dan rupa-rupanya banyak lagi cahaya, dan kalau kita ulang banyak kali pun Ustaz, ya, kalau jemput lagi Ustaz sekali ni kali pertama Ustaz Syamsul ni kita kena insyaallah berkali-kali ni. Itulah ya cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita sampai halaman 127 dan esok insya-Allah kita lihat lagi kepada halaman seterusnya ayat halaman 128 hingga 129. Jadi di hujung ini mungkin Ustaz Tirmizi boleh akhirkan dengan ayat 120 penghujung kepada surah Al-Maidah, sebelum kita memanjatkan doa pada Allah Subhanahu taala yang akan dipimpin nanti oleh Ustaz Dr. Muhammad Syamsul nanti hujung nanti. Jadi silakan Ustaz Tirmizi dulu. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Milik Allah kerajaan di langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini adalah penghujung kepada surah Al-Maidah. Kita sedar bahawa banyak peraturan yang Allah berikan dalam surah Al-Maidah. Tapi kalau kita tanya, kalau ada orang yang degil, ada yang kufur kepada Allah, kena ingat bahawa kita bukan sekadar dicipta oleh Allah, tetapi kita milik Allah. Segala apa yang ada di dunia ini, termasuk kita lah, ya, termasuk semua kapilari darah, sel-sel yang ada ini, semua milik Allah SWT. Allah berkuasa yang besar, Allah berkuasa yang kecil-kecil sampai kepada COVID-19. Kita perlu ya mengikut peraturan Allah. Inilah pelajaran daripada surah Al-Maidah. Kita berdoa pada Allah agar kita sentiasa ada jiwa dimiliki oleh Allah pada setiap masa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم من كل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الجذام والجنون والبرص ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita, dan inilah yang kita ingin sebarkan, cahaya hidayah. Kita berada di penghujung surah Al-Maidah agar kita selalu rasakan kita ini dimiliki oleh Allah, keluarga kita dimiliki oleh Allah, sehingga kita sentiasa berserah pada Allah. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu usaha tuan-tuan. Kita membawakan usaha ini bersama. Dengan sumbangan tuan-tuan itu dapat kita didik masyarakat melaksanakan, menghasilkan pelbagai program untuk mencerahkan Al-Quran dalam kehidupan. Kita bertemu lagi pada jam 5 petang, pada jam 11 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Kita bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.